Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Sidang pendengar yang dimuliakan, Kuliah Masjid Abidin pada malam ini masih lagi ingin menyambung kupasan mengenai hijab-hijab yang menutup mata hati. Qala syarih rahmatullah alaih, Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu bertemu dengan Ahmad ibnu Abi al-Hawari. Maka berkata Ahmad bin Hanbal, ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah kau dengar dari gurumu Abu Sulaiman. Jawab Abi al-Hawari, bacalah subhanallah, tetapi tanpa rasa kekaguman. Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hanbal subhanallah, maka berkata Abil Hawari, aku telah mendengar Abu Sulaiman berkata, apabila jiwa yakni hati manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, nescaya akan terbang ke alam malakut, yakni di langit. Kemudian kembali membawa berbagai ilmu hikmat tanpa berhajat kepada guru. Demikianlah kisah yang disebut berkait dengan dua orang tokoh. Seorang itu Ahmad ibn Hanbal dikenali kerana kealiman beliau di dalam ilmu fiqh, ilmu fiqh, ilmu syariah. Dan seorang lagi Ahmad ibn Abi al-Hawari, seorang yang terkenal dengan ilmu tasawufnya. Dan beliau ini adalah murid kepada Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu. Jadi kisahnya berligar di sekitar pertanyaan. Al-Imam Ahmad bertanyakan beliau tentang pelajaran-pelajaran yang pernah diajar oleh Abu Sulaiman Ad-Darani. Maka antara yang diajarkan, kata Ibnu Abi al-Hawari, disuruhnya Al-Imam Ahmad supaya menyebut subhanallah. Tapi sebutan itu bukan sebutan seperti yang biasa disebut oleh kebanyakan orang. Kerana kita ini selalunya menyebut subhanallah bila terkejut. Berarti yang menguasai fikiran hati kita adalah peristiwa-peristiwa yang pelik yang terjadi. Lalu terungkaplah di lidah kita subhanallah. Jadi peristiwa itulah yang menguasai hati dan fikiran kita. Dan itulah yang mendorong kita untuk menyebut subhanallah.
maka itu tidak dikehendaki. Yang dikehendaki orang menyebut subhanallah sebagai suatu bentuk zikir yang ingat kepada hakikat maknanya. Itulah yang disuruh oleh Ahmad ibnu Abi al-Hawari. Sekiranya seseorang itu menyebut dalam bentuk tadi, menyebut subhanallah dalam keadaan hati menilik hakikat maknanya, orang ini dikatakan akan terbang ke alam malakut. Inilah yang akan saya huraikan beberapa perkara supaya tidak menimbul kekeliruan. Jadi siapakah yang mengucap demikian itu sehingga mencapai maksud itu, sehingga terjadi demikian? Orang yang bagaimana? Sebab itu berkata Ibnu Abi al-Hawari ketika menjelaskan, apabila jiwa manusia itu berjanji, yang bernekat atau berazam untuk meninggalkan semua dosa, lalu dalam keadaan itu dia akan terbang ke alam malakut. Dia akan memasuki alam malakut. Apa maksud kata-kata ini? Pertama sekali, hal itu dialami oleh jiwa yang sudah mantap teguh untuk menghadapkan diri kepada Allah. Itulah yang disebut oleh Ibnu Abi al-Hawari. Orang yang jiwanya nekat berazam untuk meninggalkan kemaksiatan. Hatinya, dalam bahasa yang mudah, kiblat hatinya itu sudah berpaling daripada dunia kepada Allah. Kiblat hatinya itu sudah bebas daripada pengaruh hawa nafsu. Inilah sebenarnya yang dikatakan tarekat. Hati manusia mula dibersihkan daripada ikatan dan pengaruh tarikan-tarikan nafsu, lalu menghadap kepada Allah. Permulaan hati yang berhadap kepada Allah timbulnya kesedaran. Bila kuat kesedaran ini, dia akan membuahkan maqam tawakal. Lalu bersih lagi hatinya menghadap kepada Allah, melihat kebenaran kewujudan Allah, lalu melihat kefanaan makhluk ini, lalu timbullah maqam zuhud. Hati terus bertawajuh kepada Allah, melihat kepada kebenaran keesaan sifat-sifat Allah, lalu melihat kepada sifat-sifat makhluk semacam sudah tidak ada lagi. Teguh pandangan ini dalam hati menimbulkan maqam apa yang disebut sebagai maqam fakir. Setelah melihat segala sifat makhluk sudah tidak ada erti, yang sebenar memiliki sifat-sifat kesempurnaan hanya Allah. Apabila hati manusia memandang ke situ dan teguh pandangan itu, itulah yang dinamakan maqam fakir. Maka demikianlah hati terus menerus bertawajuh kepada Allah, melihat kepada makna-makna ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Proses-proses inilah yang dikatakan tariqah, tarekat bahasa kita. Hati mula, kalau dapat disimpulkan, hati mula berpaling daripada memandang dunia kepada memandang Allah. Jadi apa yang disebut tadi, apabila jiwa manusia nekat untuk meninggalkan maksiat, sebenarnya membayangkan ehwal tadi. Orang yang hatinya mula menyelami alam-alam makrifat. Kalau begitu kedudukannya, maka dikatakan dia akan menyelami alam malakut. Apakah alam malakut ini? Ada dua alam yang perlu kita kenali. Satu alam asy-syahadah, alam zahir, disebut juga sebagai alamul mulki, alam nyata. Dan ada alam al-malakut, alam yang tersembunyi, alam ghaib. Apakah alam syahadah itu? Alam syahadah alam nyata, alam fizikal, alam yang dapat dikesan oleh panca indera dan peralatan-peralatan tertentu. Sama ada menerusi penglihatan kita, atau pendengaran kita,
atau rasa kita, sentuhan kita, atau alat-alat yang boleh membantu. Apa jua yang dapat dikesan dengan peralatan ini, dengan panca indera ini, maka alam itu dikelaskan sebagai alam asy-syahadah. Kuman, mata tak boleh nak tengok, tapi ada alat yang boleh melihatnya, masih dikira sebagai alam syahadah. Elektrik tak nampak, tapi ada peralatan dapat mengesannya. Jin pula ke mana? Jin, makhluk yang bernama jin ni, tak nampak depan mata ni, dan barangkali bersama kita juga celah-celah orang, mana tahu. Agaknya bagaimana? Maka menurut sebahagian peneliti, makhluk ini masih dikelaskan sebagai alam zahir, alam fizikal, alam syahadah, sekalipun tidak kelihatan. Jadi dinamakan ghaib, nisbah kepada kita tidak dapat melihatnya, tapi kewujudannya itu masih dikelaskan sebagai alam syahadah. Kenapa? Kerana ada orang dapat mengesannya. Orang-orang yang mahir dalam perkara ini, yang pakar tentang perkara ini, dapat mengesan kehadirannya. Adapun malaikat, ada orang boleh kesan malaikat mari secara fizikalnya, dengan panca inderanya, ataupun dia reka satu alat boleh nampak gambar malaikat mari bayang-bayang nampak. Seperti itu kan? Tidak. Jadi malaikat itu di alam ghaib, tidak dapat dikesan. Dia termasuk alam malakut. Demikian juga kehidupan di dalam kubur. Semua orang percaya, tidak ada ingkar. Tidak ada orang ingkar hakikat, kerana sabit dengan nas, dijelaskan di dalam hadis, adanya kehidupan di dalam kubur sebelum akhirat, yang ternyata bahawa kehidupan itu dinamakan alam barzakh. Dan alam barzakh ini, apakah kita boleh mengesannya? Dengan panca indera kita, kita boleh menyelaminya. Penglihatan kita, pendengaran kita, tidak. Kalau diperlihat pun kepada orang-orang tertentu secara mukasyafah, tidak kepada semua orang. Tidak menusi panca indera kita yang zahir ini, dan tidak ada peralatan untuk menyelami perkara itu. Tengah pasang video cam sekali tengok, nampak tak? Geletik-geletah takut kan dalam kubur. Nampak tukar tu api tu ke? Tengah sekali tengok. Masuk tak dalam video cam? Tidak akan ditemui. Kenapa? Kerana alam barzakh itu adalah dari alam malakut, alam ghaib, bukan alam syahadah, bukan alam nyata. Maka demikianlah yang perlu kita faham. Alam zahir, alam syahadah, dan alam ghaib. Maka alam ghaib ini dinamakan, diistilahkan oleh para ulama sebagai alam malakut. Bahkan perkataan ini juga disebut dalam Al-Quran. Nabi Allah Ibrahim pernah minta dari Allah supaya melihat malakut, diperlihatkan malakut. Dia minta sehingga Allah Ta'ala bertanya kembali, awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya? Lalu Allah Ta'ala menyuruh supaya diambil burung dan dipotong-potong, dipisahkan di tempat yang jauh. Wad'uhunna ya'tinaka sa'ya, panggillah dia, dia akan datang hidup kembali. Begitulah Allah Ta'ala ingin memperlihatkan malakut. Maksudnya apa? Yang menghidup dan mematikan itu adalah urusan Allah, urusan alam ghaib. Yang kita lihat sekarang kenyataannya, manusia hidup, dimatikan. Proses-proses itu, kejadian-kejadian itu semata-mata perbuatan Allah, menghidup dan mematikan. Maka hal itu dari dimensi ketuhanannya disebut sebagai malakut, alam ghaib. Kita melihat ke proses menghidupkannya itu? Tidak. Bolehlah kita tengok sebahagian daripada proses-proses fizikalnya, tapi tidak proses menghidupkannya. Itu semata-mata kuasa mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan dan mematikan. Kejadian ini berlaku, kita hanya melihat kesannya saja. Hakikat sebenar kehidup, menghidup dan mematikan itu adalah dari alam ghaib,
yang dinamakan sebagai malakut. Kita hanya melihat kesannya, tapi tidak melihat hakikat sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala dikala ingin memperlihatkan hal ini kepada Nabi Allah Ibrahim, disuruh supaya melakukan perkara tadi. Binatang itu, burung itu dipotong-potong. Sudahlah dipotong-potong, letak tempat jauh-jauh pula tu, letak di situ, letak di sini. Lalu diperlihatkan Allah bagaimana dihidupkan. Masya Allah, Allah ingin memperlihatkan. Maka demikianlah, malakut itu alam ghaib, dan kita tidak terpisah dari ini, dimensi ketuhanannya, dimensi ghaibnya. Sebahagian ahli tasawuf membahagikan alam ghaib kepada beberapa nama, melihat kepada fokus-fokus tertentu. Dinamakan malakut, jabarut, lahut, istilah mereka itu. Kalau malakut disebut dalam Al-Quran, ada juga perkataan ini dalam hadis. Jabarut ada dalam hadis. Lahut ini sejauh yang saya teliti tidak ditemui, tapi perkataan yang semaan dengannya disebut Zul Azamah di dalam hadis Nabi. Tuan-tuan tengoklah doa Nabi ketika bersujud di dalam solat tahajudnya. Antara kalimat-kalimat yang disebut oleh Nabi perkataan ini, malakut, jabarut dan Zul Azamah. Cuma disusun kembali oleh ulama tasawuf menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan alam ghaib ini kepada malakut, jabarut dan lahut. Malakut merujuk kepada perbuatan-perbuatan Tuhan, yakni yang paling dekat, dimensi paling dekat dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada makhluk, dinamakan malakut. Lalu kalau menjurus kepada sifat-sifat Tuhan, dinamakan jabarut. Lalu melihat dari sudut keesaan zat Tuhan itu, dinamakan lahut. Istilah saja, tapi semua itu termasuk di dalam alamul ghaib. Hanya kita mempelajari ilmunya, memahaminya, tapi tidak dapat melihat hakikat sebenarnya. Jadi maksud kata-kata Ibnu Abi Al-Hawari tadi itu, apabila seseorang manusia nekat untuk tidak melakukan dosa, dia membayangkan satu situasi rohani, yakni rohani yang mula memandang kehadirat Allah, tidak lagi memandang kepada alam syahadah, alam nyata ini. Maka dikala itulah dikatakan dia mula memasuki alam malakut. Mata hatinya, pandangan imannya mula melihat rahsia-rahsia asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan mata hati dan hal-hal yang berkait dengannya. Itulah yang dikatakan sebagai malakut, alam ghaib. Hari ini kita perhati depan mata kita, pokok-pokok tu tumbuh-tumbuh dekat rumah kita tu. Hari-hari kita perhati pokok pisang, pokok nyo tumbuh. Begitulah patternnya. Pokok pelang tu lah. Apakah pokok ini mengatur urusannya sendiri? Otak pun tak ada. Kita ni, kita berasalah kita urusan kita ada otak, mula sabar sikit. Ni pokok-pokok ni otak pun tak ada. Tapi begitulah tumbuhnya. Pelang tu baiklah pokok pelang, tak tu baik pokoknya. Tak tu baik pokok durian. Diatur, diurus. Siapa yang mengurus? Maka itulah, di sebalik itulah malakut kerajaan Allah. Perhatikan itu. Pokok-pokok ni, apa yang tumbuh gitu tu, dengan daun-daunnya sama besar tu. Apa tak besar sebelah. Ataupun dahan-dahan terurus. Dan kita pun ni, kita makan macam-macam. Ada belaka kita makan. Tom yam pun orang kau, sup ekor pun bahan belaka. Macam-macam jenis makanan masuk dalam perut kita ni. Apakah kita mengurus makanan itu sehingga dia terurus ke seluruh badan kita? Pernahkah kita mengurus sepanjang umur kita? Pernahkah sekali satu saat kita mengurus makanan-makanan itu? Ejah, mata sini sikit, kepala sikit, ke kaki sikit. Pernahkah kita urus? Tidak pernah.
Tapi diuruskan. Siapa yang menguruskan? Malakut, kerajaan Allah. Sebab musabaknya macam-macam lah. Tidak pernah kita uruskan perkara itu. Jadi hakikatnya di sebalik alam syahadah, alam nyata ini ada malakut, ada kerajaan Allah. Maka sesiapa yang hatinya nekat seperti tadi, bertawajuh ke alam ma'rifat, dia akan menyelami alam malakut itu, melihat kenyataannya dengan pandangan iman, apa yang dinamakan basirah, mata hati. Tapi bagi yang tidak ke situ, dia hanya melihat fenomena alam. Tengok hidup, mati, tumbuh, mati pokok, orang ni dapat itu, orang ni dapat ni. Hanya melihat fenomena alam, tapi tidak melihat kerajaan yang mengatur di sebaliknya. Kenapa? Kerana hatinya tadi duk bolok dengan benda lain. Bolok, ditarik dengan pengaruh nafsu. Dihijab itu, hijab ini, terlupa dia memandang. Sebab apa saya kata terlupa? Kerana dia percaya. Kalau orang tanya siapa yang menghidup, siapa mematikan, Allah dijawabnya. Tapi apabila melihat kenyataan itu, kejadian itu, sikit pun dah ingat. Kenapa? Kerana dia tasdik, imannya bertaraf, tasdik hanya dibenarkan, tapi tidak disaksikan di mata hati. Maka disebut tadi, orang yang begitu keadaan jiwanya, memperlihatkan jiwanya sedang mengalami proses pembersihan. Lalu kalau begitu, dia akan menyelami alam malakut. Kata Ibnu Abi Al-Hawari, orang ini kalau menyelami alam malakut, dia akan kembali membawa berbagai ilmu hikmat, ilmu kebijaksanaan, tanpa berhajat kepada guru. Tidak perlu kepada guru. Yakni dia akan mendapat kefahaman ilmu yang langsung diajar, diilhamkan kepadanya, sehingga dapat memahami perkara-perkara itu tanpa belajar. Itu maksudnya. Bukan berarti tanpa guru seolahnya menganjurkan kita supaya jangan berguru, jangan salah faham. Tanpa guru di situ dengan makna orang ini kalau menyelami alam itu, dia akan mendapat ilmu diilhamkan Allah tanpa menerusi pembelajaran menurut kaedah biasa. Itu maksudnya. Bukan bermaksud seolahnya menganjurkan boleh orang menyelami alam ini tanpa guru. Inilah yang perlu kita sedari, fahami baik-baik. Dan banyaklah timbul masalah di kalangan orang kita. Kaedah ulama ahli tasawuf sudah menetapkan. Saya terpaksa menjelaskan perkara ini berkali-kali kerana masalah ini berlaku di merata-rata tempat. Masalah disiplin yang ditetapkan di dalam kaedah ilmu tasawuf, bahawa seseorang itu perlu berguru untuk mempelajari tasawuf yang khusus, menyelami alam makrifat secara khusus, perlu bahkan wajib dia berguru. Ini disiplin yang ditetapkan di dalam pengajian ilmu tasawuf. Tapi kedengaran sesetengah pihak yang tidak mahu menerima hakikat ini, lalu membuat fatwa sendiri, boleh tanpa berguru menyelami alam ini. Inilah yang ingin saya jelaskan. Lalu bagaimana? Merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, ternyata saranan supaya berguru itu jelas. Nabi sendiri pun semacam boleh dikatakan ada malaikat yang memberikan pelajaran kepadanya. Sekalipun Nabi itu diajarkan langsung oleh Allah, maka dari sudut tertentu ada malaikat yang mengatur, yang menguruskan, yang memberikan pelajarannya. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi bersama dengan Jibril alaihi salam. Seolahnya Jibril itu menjadi guru yang mengajarkan Nabi, menjelaskan hal-hal yang berlaku dalam sepanjang perjalanan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjurus ke situ. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang sudah pun kembali kepadaku. Kita disuruh ikut orang yang sudah berjaya kembali ke jalan Allah.
Memang kita sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, tapi untuk memahami keilmuan Al-Quran dan hadis itu perlu kepada orang-orang yang berkepakaran. Perlu kepada orang yang berkepakaran. Jadi dapat saya simpulkan bahawa para ulama ahli tasawuf setelah meneliti dalil-dalil Al-Quran dan hadis, mereka membuat kesimpulan tadi, wajib berguru terutamanya dalam hal mempelajari ilmu tasawuf secara khusus. Tapi tidaklah semua perkara. Hal ini perlu kita fahami baik-baiklah. Mereka itu menjelaskan begini, kalaulah tasawuf yang kita nak tempuh itu tasawuf yang bersifat tasawuf at-taqwa, mujahadah at-taqwa, yakni usaha kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang, untuk melaksanakan solat, puasa dan sebagainya. Itu sebahagian daripada tuntutan tasawuf yang dinamakan, peringkat itu dinamakan sebagai mujahadah at-taqwa. Mujahadah untuk melaksanakan perintah Allah yang wajib dan meninggalkan larangan Allah yang diharamkan. Larangan-larangan yakni pengharaman perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menempuh mujahadah ini, menurut mereka itu tidak perlu kepada berguru. Sesiapa yang dapat memahami perkara itu sudah cukup. Tapi kalau ada orang yang mengajarkan, itu lebih baik. Tapi bagi orang yang ingin menempuh satu bentuk mujahadah yang bersifat dalaman sikit, proses untuk menyucikan hati, membuang sifat-sifat yang mazmumah, menggantikannya dengan sifat-sifat yang mahmudah. Nak buang sifat lalai hati supaya timbul khusyuk, nak buang keluh kesah sehingga timbul redha, tenang, nak buang pengaruh-pengaruh nafsu sehingga hati itu tunduk, cenderung mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Proses-proses dalaman manusia ini, proses ini dikenali di sisi mereka itu sebagai mujahadah al-istiqamah, mujahadah istiqamah, untuk membetulkan hal ehwal dalaman kita, untuk merubah dia itu, membuang sifat yang buruk kepada sifat yang baik. Mujahadah ini untuk menempuhnya, mereka sangat menuntut supaya ada orang yang memimpin, atau bahasa yang mudah, ada gurunya. Tapi mereka tidak memistikan, tidak menjadi kewajipan lagi, tapi sangat dituntut. Kenapa? Kerana urusan ini agak sulit, agak payah nak membuang sifat-sifat ini. Dia seumpama terbuang yang buat sarang dalam tanah. Tengok atas tu comel dah, rupanya dalam tu berseranggoh terbuang. Kadang-kadang boleh berlaku begitu. Jadi kita rasa kita ni comel dah, rupanya dalam beratas sekali. Jadi sukar untuk seseorang mengesan yang tersembunyi. Maka sebab itu ahli tasawuf sangat menganjurkan supaya ada syekh yang memantau perkara ini, tapi bukan menjadi satu kewajipan. Itulah yang dinamakan mujahadah istiqamah. Tapi kalau ada, sangat baik. Adapun mujahadah yang ketiga, usaha untuk mencapai maqam ihsan, membuka hijab-hijab hati sehingga mencapai hakikat iman. Mujahadah ini diistilahkan oleh mereka itu sebagai mujahadah al-kashfi, mujahadah membuka hijab-hijab hati sehingga mencapai hakikat ihsan, terbuka rahsia musyahadah, tercapai hakikat iman. Bagi orang yang ingin menempuh mujahadah ini, diperwajibkan, dipersyaratkan semestinya ada guru. Jadi di sinilah kita boleh faham. Jadi tasawuf itu ada banyak tingkatannya. Kalau untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang, itu bukanlah menjadi kewajipan berguru. Demikian juga untuk baiki sifat-sifat dalaman itu. Tapi kalau ada, sangat baik. Tapi bagi orang yang ingin menyelami hal-hal yang lebih dalam dari itu, wajib dia berguru. Tapi menempuh mujahadah yang ketiga itu bukanlah menjadi kewajipan. Dia adalah satu kesempurnaan, bukan menjadi kewajipan. Yang wajib mujahadah taqwa pertama tadi itu. Lepas tu dituntut pula mujahadah istiqamah, bahkan ada kalanya menjadi wajib
seperti kita nak buang sifat buruk kita, hasad dengki kita, supaya kita hilang sifat itu. Itu sebahagian daripada mujahadah istiqamah, menjadi kewajipan. Jadi tengok, tasawuf yang mana yang kita tempuh, yang menjadi kewajipan berguru tasawuf pada maqam mujahadah al-kashfi tadi. Maka sesiapa yang menempuh maqam mujahadah ini tanpa guru, inilah yang selalu membawa penyelewengan, membawa kepada kesesatan. Al-Imam At-Tusi di dalam karyanya Al-Lumah menceritakan kisah yang terjadi pada seorang tuan guru, namanya Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Nak cerita macam mana orang yang cuba masuk ke alam itu tanpa pimpinan selalu diperdaya. Berguru pun belum pasti, belum jamin, tapi mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan. Ibarat kita kan nak jemurang sungai agak ada perahu, mudah-mudahan selamat. Tak ada perahu berat nanam. Kalau ada perahu, macam-macam dalam tu ada, buaya pun ada, ikan piranha pun ada, macam-macam. Jadi terjadi pengalaman lama ni, terjadi pada Tuan Syekh Abdul Wahid bin Zaid ni. Siapa beliau ini? Penerus, salah seorang penerus keilmuan Al-Imam Hasan Al-Basri ni, Syekh Abdul Wahid bin Zaid ni. Dia melatih muridnya dengan mujahadah yang agak berat, sehingga menjadikan sekelompok murid-muridnya itu tak tahan, akhir sekali lari buat kumpulan sendiri, reka sendiri. Reka, masalah reka sendiri ni. Satu hari dipertemukan Allah antara guru ini dengan bekas murid-murid ini. Pandai reka ilmu sendiri ni, buat ni mujahadah passion sendiri ni, ikut faham, ikut akal sendiri ni. Jadi bertemulah dua orang ini. Maka si yang murid ini bercerita dengan begitu bangga sekali. Kami ini sudah tinggi maqam, mencapai maqam tinggi, boleh masuk syurga katanya. Gaya cakap pun tak sedap dah. Maqam tinggi lah ni. Sebab itu tasawuf ini ilmu tawadhu, ilmu rahsia. Kalau ada orang mengaku tasawuf, cakap sebelum mudah, maka sebut tinggi, kena nilai 10 kali. Nak mudah menyalah, orang tu sebut tak betul, dia saja betul belaka, kena nilai 20 kali je ni gini. Kena nilai. Kerana tasawuf itu membawa kita merasa fakir diri, miskin diri, hina diri, tak ada apa satu. Bahkan kita akan merasakan orang lain semuanya lebih baik dari kita. Itu tasawuf nak bawa kita ke situ. Jadi bila si murid ini cerita dengan sedap ni, masuk syurga makam tinggi lagi ni, Syekh ni nak tengok lah, nak rasa kat sekali, boleh tak aku nak masuk atas syurga mu masuk tu. Bahasa mudah gitulah. Tak apa, dengan yakin dia bawalah Tuan Syekh ni pergi ke satu tempat. Tapi bila sampai menjelang senja, keadaan berubah. Rupanya jadi sungguh, rupanya keadaan sudah berubah. Keadaan padang pasir itu tiba-tiba bertukar menjadi satu ehwan yang sangat cantik, indah, seolah-olahnya macam syurga lah. Hal ini ternyata dialami oleh Syekh Abdul Wahid ini. Perubahan keadaan tadi, berubah keadaan comel, benda yang tidak terbayang, yang disangkakan oleh para murid tadi sebagai syurga. Jadi dia asyik dengan benda tu, galik dan rasa sedap hati. Lepas tu cakap dah sebelum mudah tu, maqam tinggi ni, maqam tinggi sungguh gitu tu. Tengok, lalu apa kesudahan ceritanya? Jadi Allah Ta'ala menjaga hamba-hambanya yang soleh. Wa huwa yatawalla salihin. Allah Ta'ala menjaga hambanya yang bagaimana, yang dijaga oleh Allah, yang soleh, hatinya penuh makrifat, penuh tawaduk hatinya, penuh makrifat hatinya, dijaga oleh Allah. Wa huwa yatawalla salihin. Terasa nak tengok bahagian bawah ni, tengok apa benda. Sebab dalam pengalaman itu, mari orang-orang yang berjubah hijau ni bawa makanan minuman sedap-sedap ni, galik orang ni makan. Syekh ni tiba-tiba terasa nak tengok bahagian bawah, nampak rupa-rupanya kelihatan kaki-kaki binatang. Pelik ni. Syekh itu sedar bahawa kumpulan kelompok murid-murid ini, bekas murid-murid ini, yang menyangka
masuk syurga ni, berada di maqam yang tinggi, alam yang tinggi ini, sedang terpedaya. Apa yang terjadi keesokan harinya? Mereka ini bergelimang di dalam najis-najis binatang. Rupanya duduk di kandang binatang, najis-najis saja. Yang mereka sangkakan duduk dalam syurga, diperdaya oleh nafsu dan syaitan. Na'udzubillahi min zalik. Perkara yang serupa berlaku kepada Al-Imam Junaid. Murid dia ada seorang tu, waktu baru beramah dia berzikir tu, dia rasa naik maqam yang tinggi, naik ke langit. Dia rasa syok, asyik. Mula pandang rendah orang, dia seorang betul belaka. Jadi gitu. Jadi Allah Ta'ala telah membuka rahsia ini kepada Junaid dengan menerusi firasatnya. Dia datang ke rumah murid itu. Dia kata, kalau engkau mengalami lagi pengalaman ini, bacalah la hawla wa la quwata illa billah. Si murid ini, dia sangka dia betul. Betul aku ni ada. Na'udzubillahi min zalik. Dia rasa dia betul. Sehingga hampir-hampir dia tidak melaksanakan perintah gurunya. Yang guru pesan, kalau kau mengalami lagi keadaan tadi, kau sebutlah la hawla wa la quwata illa billah. Dia rasa dok molek ni kata ni. Akal dia tu. Dia rasa molek. Hampir-hampir dia tidak melaksanakan yang diperintahkan. Tapi barangkali nasib memihak kepadanya. Dia kata, baik juga aku uji sekali kata-kata tuan guru Junaid ni. Dia pun sebut la haula wala quwata illa billah. Debung hilang habis hak molek-molek alam itu. Di mana dia? Jatuh dalam jambang. Duduk dalam jambang rupanya. Masya-Allah. Ini. Jadi ahli-ahli rohani yang suka benda-benda begini ni perlu berhati-hati. Terutamanya biarlah merujuk pada tuan guru yang benar, yang jujur, yang mempunyai harta yang silsilah, yang sahih, yang bersambungan sampai ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud tidak berguru di sini dengan arti dia dapat ilmu hikmat itu tanpa mesti belajar. Bukan seolahnya tasawuf mengatakan tidak payah berguru. Jangan salah faham. Bagaimana kenyataannya para ulama? Ulama ahli tasawuf yang membuat kenyataan seperti tadi, mereka sendiri macam mana? Yang katakan wajib berguru ni, mereka sendiri tuan-tuan kajilah sejarah hidup mereka itu. Tuan-tuan cari seorang je ulama ahli tasawuf yang disenarai sebagai ahli tasawuf. Ingat tu, yang disenarai sebagai ahli tasawuf yang muktabar, yang diakui sebagai seorang sufi ahli tasawuf. Cari seorang je. Orang yang mengaji sendiri tak ada guru. Cari seorang kalau ada. Termasuk Al-Ghazali. Cuma ada orang dibaca kisah tu, mula dia faham, mula buat tafsiran sikit lah. Dia kata Ghazali pun tak berguru. Saya faham maksudnya tu. Dia baca kitab Syekh Abdul Halim Mahmud ketika syarah Al-Munqiz min ad-Dalal, Qadiyat at-Tasawuf Al-Munqiz min ad-Dalal, kisah sejarah Al-Ghazali yang ditulis oleh Ismail Al-Farisi. Dia kata, memang Ghazali kata satu ketika dia pernah belajar dengan Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Farmadi ini mengajarkan kepada beliau kekunci tarekat. Tapi ternyata Imam Ghazali semacam belum mencapai maksudnya. Tapi dia berguru. Kita perlu faham. Saya kata orang yang menjelaskan peristiwa ini lalu membuat kenyataan Ghazali sendiri pun sampai ke makam itu tidak berguru, tidak tepat, tidak betul. Kenapa? Dia tak faham disiplin ilmu tasawuf. Satu. Yang kedua, dia baca hak tu sutil je, dia tak baca kitab-kitab lain. Tak masalah saya detail sikit hari ni. Kalau bab-bab ilmiah ni terpaksa saya detail sikit lah. Kalau tidak kita main gaya kapung je, tak payah jemput kitab-kitab pun. Jadi saya jelaskan sikit lah. Nanti saya akan sambung kenyataan ini pada minggu-minggu akan datang lagi lah. Cuma nak beritahu bahawa saya tidak setuju dengan kenyataan tadi itu. Atas dasar pertama sekali Al-Imam Al-Ghazali ini dalam kitab-kitab yang lain dia menyatakan wajib berguru. Dia sendiri menyatakan dalam Ihya, dalam Khulasah At-Tasanif fi Tasawuf, dia sendiri menyatakan wajib berguru dalam tasawuf ni secara khusus ni. Jadi kalau orang kata Ghazali sendiri siapa maka tu tak berguru, sangat jauh, berlawang terus dengan apa yang disebut.